Ialah hitam periuk itu dengan sebab daripada api, api dengan sembarangan dengan sebab asap api. Maka jika segera engkau basuhkan akan dia, nescaya hilanglah daripada periuk itu, hitam bekas asap api. Dan jika tiada engkau segera di antara basuh akan dia, dan engkau nyalakan api kerana membuat bertanak padanya, perkataan bertanak bahasa ni, beberapa kali nescaya banyaklah hitam padanya hingga pecahlah ia. Maka tak tahu sudah bersangatan hitam atau sudah pecah, maka tiada faedah membasuhkan akan dia sesuatu. Maka bermula taubat hamba itu menghilangkan ia hitam pada hatinya. Okey dah habis sampai itu ini. Baik, dua bahagian cerita di antara diibaratkan di antara hati manusia ni macam periuk. Ada pun di antara hal keadaan maksiat itu ialah di antara hitam-hitam maksiat itu adalah umpama api. Ada pun yang terkesan yang daripada periuk itu adalah kekotoran hati. Kalau orang tanya di antara bagaimana dalam keadaan nak mengenal cara penyakit itu tadi, nak mengenal hati itu bersih ataupun tidak. Yang pertama, kalau tengok lagi peringkat umur, hal keadaan semakin tua dia semakin gairah, makin lagi dalam keadaan dia lajak untuk beribadat kepada Allah. Yang kedua, pertanda hati itu masih lagi dalam keadaan bersih, masih lagi hal keadaan masih lagi ada nur, yang mana suka dan bersegera dibuat kebajikan dan benci dia dan juga meninggalkan dia akan maksiat. Yang ketiganya, kalau tanda di antara hati itu masih lagi bersih, ialah di antara orang yang apabila dalam keadaan berlakunya pada waktu salat, maka hal keadaan keinginan dan kesungguhan yang kuat untuk dia mendirikan salat. Pertanda hati itu masih lagi keadaan bersih, di mana sepanjang daripada salat itu hal keadaan hatinya menjadi cermin bagi zilal bayangan ketuhanan. Hal keadaan dia tidak akan ingat barang yang lain daripada Allah. Pertanda hati itu dalam keadaan bersih, bahawa cita-cita dia dalam peringkat daripada awal muda ataupun tua, ada tuju dan niat dia itu tadi hal keadaan dia tak fokus kepada lain, melainkan untuk mendapatkan Allah dan berdamping dengan Allah. Kalau seandainya perkara ini dalam keadaan dia tak ada, sekadar kita melajarkan saja dalam keadaan ibadat, sebenarnya hati kita belum lagi dalam keadaan terang dalam melirik hal-hal ketuhanan. Bila takdir kata kita melakukan akan maksiat, sebab itu saya tanya, kalau takdir kata, waktu saya ajukan pada tuan-tuan, antara petanda-petanda mula-mula tadi di antara orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala ini, yang pertama niat dia mesti tanazul. Ya betul aku dah tua, dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun, memang aku nak serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah ada niat yang itu, yang lain dia akan menyokong. Bila manusia ada keinginan nak pergi kepada Allah, lalu dia melihat hal keadaan bagaimana keadaan diri dia masih lagi banyak kekotoran, maka dia jalan dia dengan taubat. Bagaimana nak menggairahkan akan taubat? Setelah hati dalam berkeinginan dalam keadaan nak menuju kepada Allah Ta'ala, maka setiap daripada amal kebajikan dan setiap daripada ibadat yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan tak menjernihkan hati dia dalam hubungan dengan Allah. Dah umur 50 tahun, dah 60 tahun, masih lagi semayang, masih lagi penuh dengan angan-angan, menada hati masih kotor. Dalam mereka 40 tahun, 50 dan 60 tahun, tak cenderung lagi ke arah persiapan untuk berada di dalam kain kapan, bahkan dia lebih lara kepada cerita-cerita dunia, lebih hal keadaan cenderung kepada adat dan istiadat, lebih cenderung dalam keadaan anak-anak dan harta, lebih cenderung dia maksud Allah barang yang lain daripada Allah. Walaupun di antara badannya dihiaskan dengan jubah dan serban, kalau seandainya tidak lagi dapat mengerti Allah dalam urusan upacara ibadat kepada Allah, menandakan kebabal karat itu masih kuat lagi tuan-tuan. Maka basuh dia dengan air istighfar. Kalau tak basuh dengan air istighfar, dia tak boleh. Manusia dia leka dengan amal yang lain, dia terlupa nak istighfar dengan Tuhan. Dia boleh sebut perkara yang sunnah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tetapi dia terlupa dalam hari ini dalam keadaan beristighfar, minta ampun supaya dosa-dosa dia yang terdahulu dalam keadaan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, diletakkan di antara bila maksiat bagi orang awam ini, maksiat yang melanggar pada perintah Allah. Maksiat bagi orang yang peringkat pertengahan ialah mereka yang hal keadaan tidak ada kegairahan dan banyak meninggalkan perkara-perkara yang sunat dan kebajikan. Adapun di antara yang peringkat yang terakhir sekali, di antara makam orang yang dikatakan tergelincir dia dengan Allah, di antara wali-wali Allah, golongan-golongan yang bila mana tiba satu lintasan lalu terpaling hati dia daripada Allah. Golongan yang paling tinggi yang terjatuh daripada Allah bila tergelincir ingatan dia daripada Allah. Golongan yang kedua yang tergelincir daripada Allah
Allah, hal keadaan dia melakukan upacara ibadat namun hati dia tak terikat dengan Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga, orang yang mengaku dalam keadaan dia Islam tetapi dia tidak mentaati seluruh perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Ini pertanda di antara masih lagi hal keadaan manusia dalam peringkat ini masih lagi dalam keadaan bergelumang dengan maksiat zahir dan maksiat batin, bergelumang dengan perkara yang makruh, bergelumang dengan perkara-perkara yang bawah yang melalaikan manusia daripada Allah Ta'ala. Kalau peringkat budak muda dia terpengaruh di dalam peringkat di antara dunia dan maksiat dia, kalau peringkat orang yang dah 40 tahun ke atas dia terperkahalkan, dia akan terpengaruh dengan keadaan kegilaan cari dunia, kegilaan mengumpulkan harta, memperbanyakkan anak keturunan dan sebagainya. Kegilaan bagi orang tua yang mencacatkan bagi hati dalam hubungan dengan Allah. Bila peringkat dalam keadaan tua, hala dia tuju, masih kompas dia belum lagi terfokus kepada Allah, masih ada lagi niat dalam keadaan keduniaan dia, niat dia untuk panjang umur bersama dengan anak cucu dia, masih lagi ada niat dia dalam keadaan bercita-cita dia terhadap dunia. Yang ini walaupun orang tua tak melakukan maksiat tetapi dia mengeruh dan juga mengotorkan hati-hati mereka. Faham betul-betul yang tua-tua ni nak suruh maksiat pun tak larang, nak pergi naik hotel kaki gaut, nak main judi nombor pun dah tak kenal, nombor judi pun dah tak kenal, nak main neko pun kadang-kadang tersasul. Sekali itu nak beli neko, nak beli Magnum, terpergi kat Toto. Sekali itu nak beli Toto, terpergi ke Magnum. Dah tak layak lagi, dah tua-tua nak buat maksiat. Tapi kenapa orang tua tak boleh buat ibadat lagi? Kenapa orang tua pemikiran dan hati dia macam budak-budak muda, hanya mengingati Allah pada waktu-waktu tertentu, lain daripada ibadat, mereka lepaskan Allah daripada ingatan mereka. Agak-agak lebay jubah kopiah ni siapa-siapa boleh lakonkan. Jubah dengan serban macam aku ni siapa-siapa boleh lakonkan. Yang dikendaki oleh Allah Ta'ala menilik bagi hati manusia. Betul ke kau pakai serban, kau mengajukan bagi sunnah Nabi kerana atas dasar kasih kau kepada Nabi? Betul ke kau pakai jubah atas dasar kasih kau kepada Nabi? Ataupun barang yang lain daripada niat kau untuk mencari kemegahan dan pujian serta pandangan yang hebat daripada pandangan manusia? Maka dengan sebab itu, bila mana dalam keadaan terlupa, dalam keadaan nak cuci antara hati, terlupa nak basuh periuk, besok dalam keadaan ditenggek lagi dengan api, bertambah lagi karat. Besok ditenggek lagi dengan api, bertambah lagi karat. Hari ini dosa belum lagi dalam keadaan kita taubat, belum taubat. Besok pagi kan balik-balik, tiba-tiba pagi-pagi dah bermaksiat. Balik kan tengok TV pada cerita yang tak diizinkan oleh Allah, yang tak diizin, yang tak mendatangkan manfaat. Kemudian besok terbabit pula dalam majlis adat istiadat yang bercakap dengan agama. Besok pergi pula ke rumah orang kahwin yang masih lagi mengamalkan sistem tradisi jahiliah dengan muzik terpekik-pekik, dengan keadaan wanita dan laki-laki makan dengan keadaan tanpa had, dengan tanpa di antara tempat yang khusus, lalu di antara melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Hal keadaan padahal kita peringkat dah tua, kalau boleh nak elakkan, dah tak boleh buat amal kebajikan yang banyak, tapi jangan durhaka kepada Allah. Sekadar mana di antara hal rasa-rasa ibadat yang kau boleh buat kepada Allah Ta'ala, tetapi yang lebih baik dalam keadaan lebih banyak terus kau meninggalkan akan maksiat. Walaupun sedikit daripada ibadat, tapi hal keadaan dia meninggalkan maksiat, ibadat ini lebih laju dibandingkan orang tua yang tak merasakan pengawasan terhadap diri dia. Dia tak tahu kalau dia pergi satu tempat itu di mana dia terjebak dalam maksiat. Kalau dia pergi ke rumah orang kahwin, dia akan makan campur laki bini orang dalam keadaan duduk dalam keadaan satu meja. Kemudian melihat di antara wanita, kalau pergi ke rumah orang kahwin, dah tahu di situ ada maksiat, di situ ada wanita tak tutup aurat, di situ ada wanita yang pakaian ketat, di situ ada persandingan adat yang bercanggahi daripada syarak. Kalau orang tua-tua rasa dia nak menuju kepada Allah, dia akan cari jalan pengawasan bagaimana supaya amal dan juga hati dia tak akan jatuh daripada mengingati Allah Ta'ala. Tapi kita tak serius. Tanam pokok juga bang. Tapi pagar pokok jangan disundul babi, kena jaga juga. Tanam pokok juga bang. Tapi daun nak kena jaga, jangan dimakan di ulat bang. Tanam pokok juga bang. Tapi jaga bang, jangan ada di antara monyet-monyet dan kera-kera yang merampas buah-buahan yang kita tanam. Nisbah di antara dalam perangkat yang tua, dia lebih banyak bentuk pengawasan daripada suatu perkara yang boleh membatalkan hubungan dia dengan Allah ataupun yang boleh melalaikan hubungan dia dengan Allah.
Kalau orang tua rancak lagi dalam majlis selawat, yang ini kita tak tahu apa niat dan sebenarnya matlamat ibadat dia. Seluruh ibadat dia menjurus kepada Allah. Seluruh kebajikan, sedekah, buang sampah, senyum pada orang, dan seluruh watak-watak kebajikan ini hati mesti dijuruskan kepada Tuhan. Kalau kita memandang lagi apa kata manusia, kalau pandang lagi apa kata orang, kalau apa lagi akan dipuji oleh orang. Kalau orang tua macam ini dah memang kritikal. Kalau kata orang kata kanser tahap 4 dah tuan-tuan. Dia fikir dalam keadaan dah penghujung, tak suka, bagaimana tak memikirkan nak cari suka Tuhan dia, dan juga mengasa dan mengawas diri dia daripada hal keadaan jatuh daripada durhaka, ataupun jatuh daripada dalam keadaan lalai daripada Tuhan dia. Ingat, tak semua nikmat yang Tuhan bagi itu tuan-tuan ingat Tuhan sayang. Tak. Ada kalanya nikmat yang Tuhan bagi itu dinamakan dia istidraj. Apabila nikmat itu dalam keadaan bertambah tapi tidak bertambah dalam ibadat, nikmat itu akan menghijabkan manusia daripada Allah. Semakin banyak dia makan nikmat Allah, lagi buta mata hati dia dalam menilai kebesaran Allah. Bila mana bertambah dia dengan nikmat, lalu makin jauh dia dan anak bini dia daripada Allah Ta'ala. Makin banyak ditelankan akan nikmat itu, lagi buta mata hati dia dalam berhubung dengan Tuhan. Dengan sebab itu jangan terperdaya nikmat yang banyak, sihat dan afiat, keluarga yang bahagia dan sebagainya itu nak menyatakan bahawa dia merupakan sebagai satu cinta yang mutlak daripada Allah. Bahkan dia merupakan satu fitnah, dia merupakan satu ujian, dia merupakan satu ibtila yang datang daripada Allah Ta'ala. Kalau nisbah tiba-tiba Allah bagikan rezeki yang banyak, tetapi ibadat si tua makin tidak bertambah. Rezeki yang banyak, tetapi hal keadaan isteri yang ada di sebelahnya makin hal keadaan malas melakukan ibadat. Hal keadaan ditambah rezeki yang banyak, anak-anak semakin terus durhaka kepada Allah. Jaga nikmat ini adalah nikmat ini merupakan lambaian daripada syurga, lambaian daripada neraka. Mineral air. Jangan kata dapat nikmat itu dalam keadaan kita konon-konon dah kuat dengan Tuhan. Nikmat Allah bagi kepada kafir, nikmat Allah bagi kepada Yahudi, nikmat Allah bagi kepada Nasrani, nikmat Allah bagi kepada golongan munafik, nikmat Allah bagi kepada orang yang tak semayang, nikmat Allah bagi kepada orang yang durhaka, nikmat Allah bagi kepada orang yang melawan Al-Quran, nikmat Allah bagi kepada sesiapa saja di atas muka bumi Allah, di atas rakyat Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Tapi oleh kerana nikmat yang datang itu seperti mana yang dihulurkan kepada musuh-musuh dia, maka jadi jaga baik. Bangun pagi tengok anak makin sehat, keluarga sehat, bini sehat, semuanya bagus. Laki bangun tidur siap pumping lagi 25 kali. Hal keadaan menunjukkan dia sehat pada ketika itu. Pergi ke dapur, tengok bini kami sehat, menyangkung tepi kuali makan cokodok, ambil dalam kuali terus. Punya sehat tak sehat bini dia bentuk macam tu. Tiba-tiba dalam keadaan tengok kesyukuran tak naik pada hari itu. Di mana Allah tutupkan di antara hati dia itu dengan kegembiraan pada nikmat. Orang macam ini walaupun dalam keadaan dia rajin dalam keadaan melakukan ibadat, namun dia tak akan dapat cita rasa keagungan Allah. Beribu kali pun dalam keadaan dia rokok, dia tak akan dapat merasakan di antara ketinggian Allah. Beribu kali pun dia mendirikan sembahyang, jiwa dia tak pernah rasa takut dan gerun dalam berhadap kepada Allah. Ini pertanda hati yang dibala oleh Allah. Bukan sekadar manusia tengok bala dengan penyakit ataupun sebagainya. Bala yang paling teruk yang dikena, yang melanda bagi umat Islam, bila mana kebanyakan mereka yang dah meninggalkan sembahyang, dan segelintir yang sembahyang Allah tarik khusyuk di dalam hati-hati mereka. Sekadar mereka melakonkan bagi watak sembahyang, namun Allah tak pernah wujud dalam ingatan dia setiap bila dia melakukan ibadat kepada Allah. Faham tak? Sebab itu orang awam bila dia dapat nikmat dia rasa gembira. Orang yang pertengahan bila dia dapat nikmat di pertengahan ni, orang yang tak cuba bertatih hati dia kepada Allah, bila dia dapat nikmat dia akan takut. Kerana dia takut bahawa nikmat itu akan menghijabkan pandangan mata hati dia daripada berhadap kepada Allah. Dia takut daripada nikmat itu menutup mata hatinya daripada merasakan kelazatan dalam mengabdikan diri kepada Allah.
Nikmat, cerita nikmat. Yang kau katakan duit itu nikmat. Kereta dan rumah kau itu nikmat. Kesihatan dan anak bini itu adalah nikmat. Anak-anak yang semua dalam keadaan berjaya, dia merupakan akan nikmat. Kadar mana yang Tuhan turun dan hujankan manusia dengan nikmat, kadar mana di antara hatinya terbuka yang dia tidak nampak akan nikmat itu tadi, melainkan Allah suruh bukakan di antara hatinya dengan halangan hamparan syukur kepada Allah dan semakin mentakarub menghampirkan diri mereka kepada Allah. Masya. Maka dengan sebab itu girap, jangan tak girap. Dosa besar yang pernah dibuatkan semasa zaman 50-an, zaman Ar-Azmi, zaman Pop Yeye, zaman Agogo, dosa yang dilakukan bukan dosa kecil, dosa besar, yakni meninggalkan akan sembahyang, yakni merontohkan akan agama Allah. Apatah lagi hal keadaan perempuan yang melatah mukakan akan auratnya bertahun-tahun dalam usia yang muda, tetapi tak pernah merasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Ini hal kalau seandainya dosa itu tak pernah dititiskan dengan air mata, semakin lama semakin karat, semakin lama semakin karat. Hasil daripada karat yang dah terlampau tebal, akhirnya tutuplah keinginan dia untuk bertaubat. Akhirnya tak ada gairah dia untuk bertaubat. Akhirnya dalam keadaan dia tak menyesal apa dosa yang telah dilakukan kepada Allah Ta'ala. Wa ma'iyyazubillah, minta melindung kepada Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, syahad Allah firman dalam satu An-Nisa ayat yang ke-18, wa laysati taubatul ladzina ya'maluna as-sayyi'at, tidak diterima taubat orang-orang yang kerja mengerjakan akan maksiat. Hal kalian orang yang mengerjakan maksiat, Allah tak terima taubat dia masa bila Allah tak terima taubat dia? Hatta iza hadara ahadakumul maut, sehingga pada saat keadaan hampir di antara rohnya, di antara nyawanya hampir keluar, qala inni tubtu in qala inni tubtu al-an walamal ladzina yamutu wa hum kufar. Hal keadaan ketika hatta iza hadara ahdahumul maut, pada saat ketika dalam keadaan dia nak mati, nyawa dah tiba gargara, kahak dah penuh dekat leher halqum. Pada ketika tu qalu inni tubtu al-an, sekarang aku bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubatnya tak diterima oleh Allah Taala. Walal ladzina yamutu, dan tidaklah mereka itu dalam keadaan mati hal keadaan wahum kufar, sedangkan mereka adalah di kalangan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Bila dah terlampau nazak, ya Allah aku bertaubat, ya Allah aku bertaubat, sampai bila di antara i'tikad dan kepahaman nak berwayang dengan Tuhan, hal keadaan masih lagi hidup nak dipenuhkan dengan kelalaian terhadap dunia, dan masih lagi ada cita-cita nak bermaksiat, lalu mempersedakan hubungan dengan Allah. Nak mati besok aku bertaubat. Tengok cara orang permainkan Tuhan. Baik. Kaki tangan kerajaan dah. Bila kau nak bertaubat, tunggu pencen. Banyak kau punya pencen. Kau tak sempat pencen kerja kau, umur kau Tuhan pencenkan dulu. Indonesia ni kalau kau tengok musim haji, orang pergi haji muda-muda. Orang Malaysia ni pergi haji semua dah bengkok-bengkok. Sebab tu Hajarul Aswad dia dapat cium dulu pasal kepala dia ke depan. Orang Malaysia yang pergi haji semua dah bengkok-bengkok. Dulu lekas masa kerja kerajaan kau main action kau dengan name tag kau, kulu kile kat kantin kau. Bila dah tua dah 55 dah bengkok, baru kau nak pergi menghadap Allah Ta'ala. Hoi, kaki tangan kerajaan, nak tunggu pencen baru dalam keadaan kau nak berhadap kepada Allah. Padahal rukun haji itu sama wajib pada hukum-hukum yang lain. Faham tak? Maka dengan sebab itu kalau takdir kata, kalau andainya dosa yang terdahulu pun tak pernah ditangiskan, kena menangislah. Apa sebab dalam keadaan kena menangis? Ya Allah, aku semakin lama semakin tua, kenapa tidak ada kekuatan keinginan aku kepada Engkau ya Allah? Padahal Engkau lah yang mencipta aku dan menjadikan aku dan memberi nikmat kepada aku, dan kepada Engkau juga aku kembali. Saat di penghujung nyawa aku ya Allah, kenapa masih belum lagi terbuka kesukaan aku untuk bertemu dengan Engkau wahai Allah? Tanya 1000 belum tentu ada 2 orang boleh jawab. Siapa yang minat dalam keadaan nak bertemu dengan Allah pada ketika kematian? Agak-agak Allah bila dia kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kau boleh kufur pada Tuhan padahal dulu kau tak ada?
summa ahyakum, kemudian aku hidupkan kau, summa yumitukum, kemudian aku akan matikan kau, summa yuhyikum, aku akan hidupkan kembali pada hari akhirat, summa ilaihi turja'un, ingat kepada dia kamu akan kembali. Bagi tahu pada orang yang lalai, baik orang pasir putih, baik orang bacang, kau yang larah-larah pada yang dah tua tu, bahawa di antara bersedialah, kerana setiap orang pasti ada pertemuan dengan Tuhan. Kalau dia sukalah dengan masih lagi boleh terima nasihat. Kalau tak boleh terima lagi nasihat, dia fikir dia dah tua, dia hal keadaan dia dah tua, dia makan garam dulu. Ya tak apa, silakan. Aku akur. Sebab tu kau kena darah tinggi dulu. Pasal kau makan garam dulu. Kalau nisbah dia boleh fikir. Kena faham dulu lah. Hal dikatakan apa? Bila dia katakan fazuqu bima nasitum liqa ayyumikum hadza. Buka balik daripada ayat yang lepas. Alastu rabbikum, adakah kamu akur aku tentang Tuhan, kamu akur tentang ketuhanan aku, kata Allah. Qalu, maka berkatalah roh kita sekian, bala syahidana. Lalu di antara hujung daripada ayat itu, keseluruhan kebanyakan daripada manusia dia terlupa perjanjian qalu bala syahidana, bahawa kita bersaksi tentang ketuhanan Allah, dan dia akan sebab daripada dalam keadaan lupa kita dengan sebab dengan dunia, anak bini, harta pangkat dan sebagainya, hingga kita terlupa kita ada pertemuan daripada Allah, kita ada perjanjian dengan Allah, kita ada memegang amanah dengan Tuhan. Banyak bang. Ini saya bahaskan satu sudut umum. Belum lagi bahaskan taubat yang pertama, nak kembalikan balik akidah ni betul menepati dengan Al-Quran dan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nak betulkan dulu. Kalau di antara dia titik poin ni kalau tak betulkan dalam beriktikad ni, ibadat dia jadi lara. Dia jadi habis, tak ada apa. Penat buat haji, penat buat umrah. Kalau i'tiqad ni dalam keadaan dia kotor, bila dia terkeluar daripada agama. Abang tak pergi sembahyang Jumaat. Minggu lepas abang dah pergi. Ni tak pergi tak apa. Pasal dia 3 kali. Hukum wajib dia kata ni tak pergi tak apa. Yang ni masalah i'tiqad. Allah mengharamkan suami daripada mendatangi belakang isteri dia. Lalu dia nak mendatangi akan isterinya daripada belakang. Bini dia marah pada ketika itu. Tak apa, kita laki bini tak apa, hukum tak ada masalah. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Antara ibu yang membuatkan manusia terkahalkan dan terkeluar daripada agama Islam, akan tergelar dia sebagai seorang kafir. Dia tak kira apa bangsa pun. Kalau Mak Saleh pun bangsa Islam Mak Saleh, bangsa Cina masih Cina Islam, India Islam, Melayu Islam. Kalau anda ini membuat dua konsep ini diubah, yang mengharamkan apa yang dihalal oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka terkeluar batal bagi akidah dia pada ketika itu. Perlu dia mengucap balik 2 kalimat syahadat. Andainya dalam keadaan dia masih lagi bertegar, seluruh ibadatnya mardudatun, tertolak. Sebab di antara suis keislaman dah tak ada lagi dalam i'tiqadnya. Senang bang hidup ni? Tak ada senang. Memang takut. Dia kasih umur di antara umur 60 tahun, masih yang pendek nak menjaga amanah ni cukup kuat. Sedangkan amanah ni dibagikan pada bukit-bukit tak sanggup. Tiba-tiba manusia yang kontut-kontut dekat Malaysia ni pula jadi sanggup. Rupa dia sanggup sekadar dia mencakap qalu bala syahidna, pada hakikatnya mereka terlupa tentang perjanjian mereka, tentang di antara pengakuan mereka akur tentang ketuhanan Allah. Lah sekali bila Tuhan hujankan dengan nikmat, bila lagi Tuhan hujankan dengan kebahagiaan, Tuhan hujankan lagi dengan berbagai-bagai pangkat dan derajat, akhirnya mereka sendiri terlupa di antara hal keadaan perjanjian dengan Tuhan. Mereka buat dengan kepala-kepala mereka sendiri, lalu menolak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sampai satu tahap kerekaan manusia, bila dia uji dengan pangkat dan derajat, dia pula nak bersaing dalam mencipta hukum demi dalam mentadbir manusia. Mengucap balik siapa yang mengatakan Al-Quran tak sesuai. Betulkan balik akidah barang siapa mengatakan Al-Quran tak layak dijalankan pada zaman kini. Mengucap balik istighfar, taubat nasuha siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu hal yang layak untuk zaman untuk. Itu berhubungan i'tiqad, yang segi hubungan Al-Quran.
Macam mana pula hal keadaan yang lain? Abang cadang ada rezeki, abang nak kahwin dah satu lagi. Tak ada kahwin, tak ada sunat-sunat. Boleh jalan nak kau punya sunat. Mengucap balik. Kau tak asyik kahwin tu macam salah. Tapi jangan kau peliki sunnah, jangan peliki perintah Allah. Faham tak? Abang cadang nak kahwin. Tak payah lah bang, saya ni okey. Apa kurang saya bang? Apa kurang saya? Timbang pun 110 bang. Dacing tu sampai bengkok bang. Apa lagi kurang kat saya? Kalau saya dinaik atau dacing yang lama tu 3 kali pusing. Apa lagi kurang saya bang? Kalau kata anda, dia bukan kata benda ni, kata bukan cerita nak suruh lelaki kau kahwin, tapi nak bagi tahu bahawa hukum itu, cerita itu ada dalam Al-Quran, dah dilakukan oleh Muhammad SAW. Kalau kau tak setuju bersesuaian tak sesuaian dengan nafsu kau jangan kritik hukum tu, jangan kau kritik Muhammad bin Abdullah. Itu saja cerita dia. Laki kau dah 70 tahun, laku ke? Laki dah 70 tahun, Parkinson, makan bubur sampai kat mulut, bubur dah habis, tinggal sudu je. Itu kau cemburukan lagi. Astagfirullahaladzim. Sampai hantar WhatsApp kat rakan-rakan wanita ni, hari ni Ustaz Asmullah, Ustaz yang suka cerita kahwin dua, kita pulaukan kuliah, kosong masjid lah. Setan. Oi, kalau seandainya hukum itu nak menepati, ni hujah daripada Al-Quran. Seandainya di antara hukum itu nak menepati hal keadaan menepati bagi segala nafsu-nafsu manusia, Allah sendiri mengatakan, nescaya hal keadaan leburlah langit dan bumi kalau hukum nak menepati bagi nafsu manusia. Ini kitab yang dinamakan Tajung Urus Mahkota Pengantin, bukan cerita bab kahwin. Nak menceritakan pada manusia bagaimana nak muhasabah diri, nak membersihkan diri, bagaimana dalam keadaan nak membersihkan zahir dan batin sebelum dibungkus dengan kain kapan dengan orang laki-laki, sebelum dibungkus 7 lapis bagi orang perempuan. Faham? Nak datang mengaji orang perempuan, jangan nak kritik-kritik. Kau aku cakap ni berlandaskan hukum, jawab dengan Tuhan. Tak boleh ditegur. Ini kitab memang nak membaiki manusia. Kalau tak boleh ditegur, nak komen pula perbuatan apa yang disarankan oleh Allah dan Rasul, apa masalah kau datang ke kuliah? Tak ada lagi keikhlasan, dah tua ni nak berjalan kepada Allah. Masih lagi nak mempertahankan nafsu, masih lagi nak mempertahankan suami. Allahu Akbar. Wangkaran masjid je. Boleh? Buang karim masjid. Dia nak ustaz yang mengajar dia yang menepati dengan nafsu dia. Ada nak begitu? Faham? Pakcik-pakcik, apa nak kahwin dua? Bini yang dah satu ni tak cukup ke? Allah dah bagi. Jagalah baik-baik. Dia dah begini. Oh, macam itu kuliah tu muslimat kami datang. Faham? Kau datang tak datang ke kuliah, aku cerita dan bab muhasabah dan membersihkan diri. Maka jawapan yang ikhlas daripada aku, kalau kau rasa apa yang aku tegah daripada hukum, andainya kau tak setuju menepati nafsu kau tinggalkan kuliah, maka jawapan dia satu je. Ada aku kisah. Apa dia? Ada aku kisah, tak ada aku kisah dia. Kau nak suruh aku mengajar nak ngikut nafsu kau. Oh. Engkau buatlah kata undian, ustaz kalau boleh jangan sentuh bab poligami. Tak boleh layan, tak ada. Kalau tak ada kata satu dunia ni mengatakan kita pakat ahli dunia atas dunia ni hal keadaan kita lepakan, turun tanda tangan, tunjukkan ke langit, bagi tahu kepada para malaikat bahawa kami tak setuju hukum ke tangan, kami tak setuju hukum sebat dalam Islam. Tak, dia takkan berubah ketetapan Allah. Faham? Ini Islam bukan demokrasi, bukan cerita dalam keadaan majoriti. Tak begitu. Kecuali dalam bab tertentu saja.
Itulah manusia. Bila seorang mati, aku bertaubat, betul-betul al-an, aku bertaubat sekarang. Maka Allah Ta'ala kata, matilah dia dalam keadaan kekufuran, yakni kufur dia dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat supaya hal keadaan bertambah syukur kau kepada Tuhan. Kau ambil nikmat, kau kasihkan dalam hati, kau tutup pandangan mata hati, hatta daripada hal keadaan kulit dah berkedut, hatta daripada hampir kepada sakatul maut, masih lagi hati terhijab dengan tutupan harta, dengan tutupan pangkat dan darajat. Akhirnya mati dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak ada i'tiqad dan nak bertauhid kepada Allah. Wal'ayyazubillah. Sebab itu kata murid Ibn Taymiyah, kisah di antara Abu Bakar ada kisah Abu Bakar. Ya, kisah Abu Bakar Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala. Satu hari di antara orang datang dengan Asyik Abu Bakar datang dekat satu pekan. Orang kampung pun berkumpul orang kampung. Ya Syekh Abu Bakar, tolong doakan untuk kami. Kata Syekh Abu Bakar, aku tak tahu apa nak doa. Doakan untuk kami. Lalu Abu Bakar Ad-Daqaq dalam keadaan pada ketika itu mengatakan, Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku, siapa yang hadir dalam majlis perhimpunan pada hari ini ya Allah, maka kau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Itu saja doa Syekh Abu Bakar Ad-Daqaq. Lalu hal keadaan tibanya pada satu malam yang berikut, malam yang sama. Di kampung tu ada satu pemuda yang dia mengambil dua kerja jenayah. Yang pertama, dia mengambil kain kapan, dijualkan balik kain kapan orang yang baru mati. Yang kedua, dia adanya mayat perempuan yang cantik, dia akan berzina dengan perempuan, dengan mayat dia akan berzina dengan perempuan itu tadi. Ketika ditanggalkan kain kapan perempuan ini tadi, tiba-tiba perempuan itu berseru, adakah kamu tidak malu dalam keadaan menghantar aku dalam keadaan bertelanjang ke alam barzakh? Dia cakap kepada, hei pemuda, andainya kau tak curi kain kapan aku pada malam ini, andainya di antara kau tidak berzina dengan pada malam ini, kau tahu tak apa yang telah kau buat sebelum ini, dosa-dosa kau telah diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa kau dengan sebab daripada hal keadaan doa Syekh Abu Bakar Al-Warraq siang tadi. Lalu dia pergi hal keadaan besok, dia pergi jumpa Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Kisah zina dengan mayat ni bang, daripada dulu aja. Zina dengan mayat. Kemudian hal keadaan jumpa Syekh Abu Bakar Al-Warraq, bagaimana cara nak bertaubat kepada Allah. Lalu Syekh Abu Bakar tanya dia tentang hal keadaan apa yang telah kau lakukan. Kerja aku curi kain kapan, ada mayat yang cantik maka aku perkosa mayat tu dulu. Bila tiap-tiap ada kematian aku akan malam dia aku akan gali. Maka dia kata, apa pengalaman yang kau dapat wahai pemuda? Maka apa kata pemuda kepada Abu Bakar Al-Warraq? Dalam setiap mayat umat Islam yang hal keadaan aku galikan kubur mereka pada malamnya, setiap daripada 100 orang, hanya satu saja hal keadaan mati yang berhadap kepada kiblat. Bila mana dia siang dalam keadaan dia mati, ditanam di dalam liang lahat. Lalu hal keadaan malam aku buka, bagaimana kepalanya dipusingkan ke belakang kerana matinya tidak membawa tauhid dalam mengesahkan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu akidah ni kena jaga betul-betul. Jangan pertikaikan hak Allah, jangan mempertikaikan hukum Tuhan, jangan mempertikaikan apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kita pula yang nak mempertikaikan siapa di antara hak Allah. Baru dapat pangkat sikit celah kampung kau dah kritik hukum Tuhan. Baru dapat pangkat sikit. Bukan dunia, dalam kampung dan mempertikaikan. Tak boleh, Islam ni tak boleh ikut. Bang, orang yang bercakap kita tak boleh nak ikut Islam ni habis-habis, kalau jalan hukum Tuhan ni besok huru-hara. Cakap ini demi Allah, dia tak akan lepas, dia akan jumpa Allah di akhirat. Faham? Apa saja orang yang dalam keadaan mempertikaikan hak yang Allah katakan dalam Al-Quran, benda akan didakwa. Sebab itu di antara pertama syarat bagi nak bertaubat, kembali i'tiqad ini kepada i'tiqad yang jazam, yang berpandukan kepada Al-Quran dan berpandukan kepada sunnah. Saya dah bertaubat Ustaz, saya dah bertaubat Ustaz. Bila ada orang kahwin, kau jalankan lagi adat bercanggah dari Islam, taubat amenda.
Saya dah bertaubat Ustaz. Saya dah bertaubat Ustaz. Saya dah bertaubat. Saya dah bertaubat Ustaz. Saya dah bertaubat. Bila dah bertaubat, pergi dekat hal rumah orang kahwin, muzik terpekau, duduk dekat majlis orang kahwin, perempuan dengan keadaan tak menutup aurat, kemudian percampuran makan lelaki dan perempuan, tiba-tiba kau seronok duduk dalam majlis yang penuh durhaka kepada Allah Ta'ala. Orang fiqah ni tuan-tuan, dia menjaga batasan. Pergi ke rumah orang kahwin ni, orang kata pergi, kalau siapa orang jemput tak datang, besok di akhirat dia tak dipandang oleh Allah. Ya betul, itu hadis kursi. Cuba buka pula fatwa, di antara fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, oleh mufti kerajaan Johor yang terdahulu. Apa di antara mufti dia kata, bila orang tanya dia, wahai tuan sahibi ya sahibus samah, bagaimana dalam keadaan kalau kita tak pergi jemputan rumah orang kahwin, yang kita tahu pada ketika itu dalam majlis perkahwinan ada majlis maksiat, bersanding tak tutup aurat, ada bergenjih-genjih dayak atau tak apa-apa digenjisnya, kemudian dalam keadaan masing-masing lagi masih ada lagi dalam keadaan ada istiadat yang menjaga Islam, adakah hukum wajib ini gugur? Ya gugur, tak wajib lagi. Bila nak bertaubat, ditinggal. Kita besok kita keluar daripada perut mak kita seorang. Kita berkawan dengan atas dunia. Tapi nak bagi tahu faham, kita masuk besok dalam kubur seorang. Nak bagi tahu juga, kita yang min masyar akan dihisap seorang demi seorang. Kita duk layankan manusia, duk layankan keperluan dunia, sampai terlupa dalam keadaan kita yang bakal nak berhadap dengan Allah Ta'ala. Sibuk dengan harta sampai tak dapat ke masjid, sibuk dengan harta dan pangkat sampai tak datang belajar ke masjid, sibuk dengan harta pangkat dan cari pengaruh dalam masyarakat, hingga dalam keadaan terlupa nak buat ibadat-ibadat khusus dia dengan Tuhan. Akhirnya bila saat dah tua, hal keadaan ibadat sekadar mengikut adat istiadat. Bila dah tua, buat ibadat bahkan lebih sikit daripada beberapa rakaat, dia dah rasa bosan beribadat kepada Allah. Bila dah tua sikit, baca Al-Quran baru 10-15 ayat, dia bosan baca kalam Allah. Ini pertanda-pertanda bahawa ibadat dia tidak didorong di bawah pimpinan Allah. Ibadat dia dijolok oleh nafsu dia, seolah-olah nak mempertahankan akan diri dia. Pada hakikatnya tuan-tuan, orang yang macam ini, dia perlu dalam keadaan melakukan pada taubat nasuha dan bersihkan balik seluruh daripada akidah-akidah dia. Bang, oi bang, kena faham betul-betul bang, mak cakap ni. Sebab itu kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaskut Islam." Siapa lebih banyak diam, dia akan selamat. Insya-Allah. Siapa yang banyak diam, dia akan selamat. Kalau apa benda yang kita tak tahu, kita diam. Yang itu lebih selamat. Jangan menyampuk-nyampuk. Ini dah menyampuk-nyampuk. Oh, tak sanggup aku pakai hukum tu. Kalau kita kerat tangan pencuri, besok macam mana dia nak makan, besok nak tanggung anak dia. Allah. Bang, nak bagi tahu bang, Tuhan ni punya bijak. Adam tu dicipta daripada tanah, dia nampilkan roh jadi manusia. Dia turun lapis yang kedua, kita ni daripada tak ada, daripada air hanyir itu air mani. Kalau letakkan air mani itu atas cawan, dalam piring, orang pun tak nak tengok. Tapi hasil daripada kekuasaan Allah Ta'ala, akhirnya jadilah di antara manusia yang ada seperti kita. Kemudian Allah letakkan ujian nafsu di dalam. Allah letakkan hati tempat tilik ini. Allah letakkan darah, daging, tulang, urat dan sebagainya dalamnya. Sampai Z semuanya berjalan dan maklum dalam ilmu Allah. Bila dia tahu apa kebencian manusia, apa kesukaan manusia, dia tak akan letakkan hukum dan tak buat sesuatu tegahan kepada manusia, melainkan barang yang untuk kebaikan manusia itu juga. Allah. La usimu biyawmil qiyamah wa la usimu bin nafsil lawam. Ayasabul insanu an lan najma'a 'izama. Adakah manusia menyangka bahawa Tuhan tidak boleh menghimpunkan tulang belulang ke manusia? Bala qadiri, bahkan Tuhan Maha Kuasa. Pegang dia tu. Tuhan tu kenal dulu, kuasa Tuhan tu kenal mutlak, daripada tak ada kepada ada, kepada kita tak ada, daripada tak ada kepada ada. Kemudian dia akan matikan kita, kemudian dia akan hidupkan kita. Semua yang terdalil daripada Al-Quran ni. Renung nak cerita Allah itu bukan seperti mana yang ada dalam sangka manusia. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz, bila kita semayang apa benda, macam mana hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang aku nak ceritakan kau? Pasal dia dalam bentuk pengajian.
Engkau semayang dan kau berdoa tu kadar mana yang kau faham tentang Tuhan? Kalau imam berdoa tangan letak atas lutut, dia tahu dia berdoa Allah sedang memandang dia. Begitu dia faham dia dengan Tuhan. Oi, imam bercakap dengan Tuhan. Imam bercakap dengan Tuhan. Allahumma rabbi ja'alna muqiminus shalah wa min zurriyyatina rabbana. Bercakap dengan Tuhan. Doa yang kita bacakan tu menggunakan bahasa yang kita bercakap dengan Tuhan. Jangan pandang manusia tentang doa kita. Kita fikir yang kita bercakap dengan Tuhan dan disokong dengan amin para makmum. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan kami daripada azab api neraka. Dia faham tak bahawa doa itu sedang didengar oleh Allah? Dia tahu tak bahawa hati yang berdoa itu sedang ditilik oleh Allah? Yang pertama, bila kau berdoa hati tak berpaut kepada Allah, doa itu bermasalah. Apatah lagi orang yang mengaminkan hal keadaan minta doa yang besar-besar, minta tolak jauh daripada neraka, nak masuk dalam syurga. Kalau boleh ke akhirat, himpunkan aku anak beranak dalam satu tempat. Kalau boleh halkan ya Allah, hidupkan aku bahagia dunia dan akhirat anak beranak. Kalau boleh semua anak dan keturunan aku dalam syurga. Kecil ke doa ni tuan-tuan. Tiba-tiba si bapa meletak tangan ujung lutut. Amin, 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 amin. Macam mana ustaz pandang faham dia? Ustaz pandang orang yang buat macam itu. Kadar itulah yang dia faham Tuhan. Kadar itulah dia dapat cita rasa ke Tuhan. Memang dalam pada hakikatnya akidah dia tidak tersimpul kepada Allah. Dia tahu Allah menilik dia, sedangkan hati dia dengan Tuhan ilai berkata apa tuan-tuan? Dan nak bertaubat, buat pula ibadat. Dalam ibadat pula buat bagi silap. Apa yang silap dia? Dalam ibadat buat biadab. Allahu Akbar. Walakin Allah yanzur ila qulubikum. Tuhan tengok hati kau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Haji ni berapa bulan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada korban tak ada korban? Allah tirik hati kau. Sampai bila nak berwayang dengan Tuhan, mulut memuji akan nama Allah, sedangkan hati berintim-intim dengan mengingati dunia, yakni musuh kepada Allah. Zahir memuji akan Allah, sedangkan batin berhubung dengan musuh Allah. Dah berapa tahun kita lakukan salat demikian di bawah pandangan Tuhan? Kalau kau kata cerita malam ni keras, dia memang keras pasal cerita bab taubat. Bukan nak cerita kita bertaubat dulu, bukan cerita taubat tu dulu. Kegairahan nak jadikan kita orang sedar tentang betapa perlunya bertaubat. Hal keadaan nak sedarkan diri bahawa hal keadaan kita tak lama lagi bakal melangkah ke alam barzah. Bahkan kita bagaimana hal keadaan nak timbulkan semangat supaya kita nak cuci bagi segala dosa kita, nak hal keadaan nak tutup bagi segala keaiban kita, kerana kita nak bertemu dengan Allah. Allah tuntut balik semua perjanjian-perjanjian antara kita dengan Allah. Semayang kau cukup tak cukup? Jawab. Semayang cukup tak cukup? Jawab. Petang tadi saya dengar tazkirah. Bila tak ada, kalau seandainya himpitan kubur ni akan semua kena pada di antara sahabat. Semua akan kena pada umat, pada manusia. Tiba-tiba Rasulullah kata, kalau seandainya di antara himpitan kubur ni tak ada, nescaya sahabat ini akan terlepas daripada himpitan kubur. Buka balik di mana kesilapan dia. Cuma ketika dia musafir dalam keadaan kencing, dalam keadaan berdiri saja. Pasti bang. Dia pasti dan tetap pasti. Innahu la yukhliful mi'ad. Dia tak pernah memukiri janji. Dia tetap mengazab kerana nak membuktikan keadilan dia. Dia tetap kurniakan syurga, hal keadaan dia tetap masukkan ke dalam syurga, bukan sebab daripada amal manusia, tapi merupakan kurniaan dan pemberian daripada Allah. Faham? Menandakan kerja ibadat ini wajib mutlak, bukan hal keadaan syurga. Syurga bukan matlamat. Ibadat itu adalah kerja hamba. Allah itu sebagai Tuhan, maka wajib bagi hamba mengabdikan diri kepada Allah. Syurga bukan dengan sebab daripada ibadat, tetapi oleh kerana ibadat ini meraih dia bagi redha dan suka Tuhan, maka Allah akan mengurniakan syurga sekadar kurniaan daripada Allah, bukan sebab daripada balasan daripada ibadat manusia. Faham betul-betul? Time musim tak COVID-19 pun dia tak sembahyang Jumaat. Bila ada COVID lagi suka dia bang. Azan terus.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tengok dua baris daripada bawah. Dan jika tiada taubat ia daripadanya, maka dia perbuatkan maksiat, maka jadilah bersangatan akan hitam hatinya, maka tiadalah boleh dibasuh lagi akan dia dengan segera seperti emas yang telah bercampur dia dengan tembaga. Kalau seandainya tak ditaubat. Sebab itu saya kata jangan istighfar saya ingatkan balik lepas sembahyang, bukan istighfar cerita dosa dulu. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar itu 3 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Istighfar yang pertama, istighfar 3 itu, yakni hal keadaan takut dalam ibadat yang kita buat tadi berlaku biadab dengan Tuhan. Yang keduanya, takut dalam keadaan kita dalam ibadat tadi ada cita-cita yang lain selain daripada Allah. Yang ketiga, masa ketika dalam keadaan kita beribadat, Allah menilik kepada hati kita, kita dengan sombong bodoh berpaling daripada hal kepada Allah dan menghadap kepada dunia pada ketika itu. Maka istighfar 3 kali tadi sebab dari kesilapan dalam sembahyang. Siapa yang sembahyang tak silap? Semua orang kebanyakan silap bagi hati yang belum jernih lagi dalam keadaan berhubung dengan Tuhan. Maka dengan sebab itu makin lama hal keadaan, saya kata, bila hal keadaan dosa dulu dalam keadaan tak menghitamkan hati, kemudian buang masa pula ada tua-tua 5-60 tahun ini, banyak masa dalam keadaan terbuang, lagi mengkelabukan akan hati. Kemudian saya kata tadi bercampur pula dalam majlis maksiat, lagi dalam keadaan digelapkan. Dia tetap sembahyang, dia tetap pergi masjid, dia tetap buat amal dia, namun dalam keadaan melakukan sekadar pada adat, tetapi dia tak dapat kemanisan bertuhan, dia tak dapat kemegahan bertuhankan kepada Allah, dan dia tak pernah asyik dalam hubungan dia dengan Tuhan. Ini pertanda bala, ini pertanda bala yang telah turun ke dalam hati manusia. Dia menyongkoh muka dia dekat di atas muka bumi, namun dia tak pernah menghasilkan bagi ketinggian dan keagungan Allah. Tak ada. Sebab itu bila sebut Allah, Allah, padahal orang tua dah ratusan ribu kali sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, tak bergetar jiwa dia. Sebut nama Allah, tak rasa takut hati dia. Sebut nama Allah, tak rasa gerun jiwa dia kepada Allah. Menandakan kita merupakan hati-hati yang dah telah mati, yang sebab kita tak pernah cuci dia dengan air mata taubat, lalu kita terus dalam keadaan meninggalkan taubat. Kita sangka kita boleh berjalan kepada Allah, tapi rupanya lorong hati dalam menuju kepada Allah, Allah telah tutup, tuan-tuan. Yang ini dia cukup bahaya. Istighfar, minta ampun dengan Tuhan, minta ampun.
Jangan pandang dosa tu boleh ditutup dengan serban dan jubah. Jangan dipandang bahawa dosa tu boleh ditutup dengan umrah. Jangan dipandang bahawa dosa-dosa besar itu ditutup di hal keadaan dengan menjadi konon-konon dah jadi AJK masjid ke ataupun AJK agama ke. Jangan dia tak ditutup dia dengan cara macam tu. Taubat di antara dosa besar, dia perlu pada taubat nasuhah. Mabuk bang, mabuk. Itu yang dosa zahir. Yang dosa batin, riak. Yang itu lagi mengotorkan roh. Dekat rumah tak sembahyang sunat, dekat masjid sembahyang sunat. Ini ibadat orang riak. Dekat masjid pakai jubah, pakai serban, jalan macam unta Baghdad. Dekat rumah pakai strong shoot, kemudian pakai pula baju t-shirt bertulis-tulis. Bila tak ada kata berlainan ibadat pada tempat yang berlainan pakaian, maka ini ibadat orang riak. Kalau saya dengan imam tu ibadat riak boleh senang. Kalau masa ketika orang ramai baca ayat panjang, ketika orang sekam sikit saya baca ayat pendek. Saya dengan imam senang nak baca riak saya dengan imam. Ketika dalam keadaan orang ramai, bila tiba orang ramai ataupun yang mati tu orang muda, tinggalkan bini pula muda, baca doa panjang. Bila yang mati ke orang tua, tinggalkan balu pun dah kecut disut, maka baca doa pendek aja disutkan. Bila berubah dalam dua situasi, menandakan ibadat ini masih ada riak lagi tuan-tuan. Bila tak ada depan orang ramai, tak mengigil kau bagi derma. Bila budak datang seorang-seorang minta dengan kau, mengigil tubuh badan kau nak bagi. Menandakan ibadat sebelum ini banyak lagi riak. Itu riak cabang pada syirik kata Rasulullah. Yang dikatakan ma huwa syirkul khafi, apakah syirik khafi itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, riak yang penyakit orang yang membezakan ibadat dia. Sebab itu kalau imam menyuruh orang dalam khutbah, fa ya ibadallah, hai sekalian daripada hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah, taatlah perintah Allah ketika bersendirian dan ketika orang ramai, tinggalkanlah maksiat ketika bersendirian dan ketika di hadapan orang ramai. Bukan depan orang tinggal maksiat, belakang orang buat maksiat, belum lagi ada keikhlasan. Depan orang banyak buat ibadat, belakang orang dihentam memula buat ibadat dekat rumah. Bila dekat rumah dia memula buat ibadat. Ini ibadat ada bau bangkai riak lagi tuan-tuan. Satu, takabur, besarkan diri, pakai kain jubah melilit sampai ke kapet. Itu pakaian orang-orang yang sombong. Orang laki-laki ni tanya tawaduk dia sembahyang ibadat dia buka lali itu buka. Kalau yang pakai seluar lipat, bukan lecut seluar lipat. Kan kalau lecut belakang haruk biruk masjid ni. Lipat. Nisbah dia begitulah. Kena buat. Bila akan sembahyang dengan orang tertib subhanallah. Siap ada isbab lagi. Bila tak ada kata sembahyang angkat sembahyang kau apa macam burung murai mandi junub aja tu. Bila dia kata takabur ni dia membesarkan diri. Dengan orang miskin dia tak nak senyum, dengan orang miskin dia tak nak ramah mesra. Dia ramah mesra dengan rakan-rakan yang sewaktu dengan dia. Yang katakan orang takabur, dia pandang orang semua selekeh, dia pandang di antara orang semua rendah, dia rasa dia dalam keadaan paling tinggi. Yang dikatakan takabur ialah orang yang hal yang pertama sah bagi takabur, orang yang tak melanggar seluruh suruhan daripada Allah. Yang ni sah atas dari dia dicop takabur. Orang tak sembahyang macam mana pun dia baik dalam masyarakat, dia dicop sebagai mustakbirin, orang yang angkuh makan dan telan rezeki Allah tapi tak mau sembah Allah. Orang yang dibagi makan oleh Allah Ta'ala tak nak pakai tudung, yang itu munafiqat, yang ni orang munafik perempuan yang masuk neraka yang paling bawah. Rezeki Allah kau telan, air Allah kau hirup, udara Allah kau sedut, nikmat Allah kau ambil, tapi kau tak nak taat perintah Allah. Samseng manusia tuan-tuan. Samseng. Dulu Samseng seorang je, Syarif Dor, jam ramai. Apa tak sombong? Saja pakai rambut keluar ketat, t-shirt gantung, rambut perang. Dapat nikmat Allah, beli baju, durhaka balik pada Allah. Tak sombong tu Melayu ni. Sombong. Tapi nak buat macam mana? Yang itu nama takabur sikit-sikit. Yang ujub ni dia rasa dia yang paling baik. Orang lain semua kurang. Kalau dia ada ilmu, dia rasa dia alim, orang lain tak alim. Itu rasa ujub, dia gah pada diri dia. Perangai baca burung megah.
Buang merak ni dia tak boleh tengok cermin. Bila dia tengok cermin, kau tengok dia gila. Dia kembangkan bulu ni. Dia tengok cermin, dia boleh berjoget depan cermin. Penyakit orang yang ujub, yang takabur. Buang merak ni ada kat rumah kau. Buang merak yang kat rumah kau tu kalau menghadap cermin, setengah jam ke sejam. Hoi. Buang merak yang kat rumah kau tu. Dia pergi depan cermin, dia tolak kiri, pop. Lepas tu taruh kencung, lepas tu dia kemam-kemam. Kalau kau tepuk mulut kau karang, bos. Lepas tu dia berjalan tengok baju dia, pusing kiri, pusing kanan. Buang merak tengok cermin, penyakit takabur dan ujub. Lepas tu pakai beg tangan, ghostan daripada cermin 5 tapak, 10 tapak, pegang beg tangan, gayakan jalan tu depan orang. Perempuan tuan-tuan, kalau tak ada agama, dia tengok cermin ni mengoyan tuan-tuan. Kita orang lelaki, tengok muka kita pun terperanjat dalam cermin. Boleh? Yang laki-laki lah, tak tahu lah. Kau dah tua-tua ni nak menghadap cermin, aku tak tahu. Kadang-kadang pergi bilik air ternampak dalam cermin, Astaghfirullahalazim, auzubillah minasyaitanir. Terperanjat tengok muka lepas. Terperanjat buruk, dia tengok muka kita. Dia tidak, dia boleh hadap. Kadang-kadang yang laki dia susah-susah naik motor buruk tu. Kadang-kadang saya pergi dekat tengah-tengah kawasan Pelda, laki dia pakai naik motor buruk, Honda buruk. Itu pun mat kat belakang tak ada, dah macam puyuh rupa. Kemudian pasang besi lagi belakang, bawa bini duduk atas besi, menjengih-jengih bini dia. Bukan sedap, sakit duduk atas besi baik kalau serentak. Dalam suasana macam itu, laki dia bawa motor buruk tu, pakai topi glider pun dah tak ada gabus. Kalau brek tertutup muka, kalau berah minyak pergi ke leher belakang, boleh lagi bini dia keluarkan cermin duduk belakang. Wah, hajar orang pada. Laki macam nak gerak depan tu, dia boleh keluar cermin. Entah apa. Nak buat macam mana? Itulah nasib bahagian jodoh masing-masing. Nak buat macam mana? Dapat bini pun sama-sama dulu tawaf dekat bus stand, sa'i kat Kampung Jawa, wukuf di Bandar Ilir, melontar di Jambatan Ketir. Dapat kau Haji Melaka. Haji apa? Haji Melaka. Itu yang kita dapat. Laki duduk depan mata, buka telefon, duduk main tolak. Tak ada kuang hajar zaman moden yang paling besar. Bila laki kau ada, kau layankan telefon, kuang hajar, faham? Baik ustaz, baik ustazah, baik siapa ke, baik ke orang agama, tak orang agama ke, baik siapa-siapa pun, kalau laki kau ada depan, tak layan laki kau makan, kau duduk reka main telefon, tak tumpukan pada suami kau ada depan, kuang hajar nama dia. Okey, tinggalkan. Yang itu sifat takabur. Takabur lagi pula tak ada harapan. Sebesar biji sawi pun ada sifat manusia takabur daripada diri dia, maka Allah haramkan dia daripada masuk syurga. Hal keadaan Allah Ta'ala tak masukkan dia ke dalam syurga. Bahkan Allah hal keadaan dia tak akan cium pada bau syurga, kerana syurga itu boleh dihidu 500 tahun perjalanan, tapi dia tak dapat bau wangi pada ketika itu. Iblis ahli ibadat, dia masuk neraka pasal takabur, besarkan diri. Ilmu iblis nak lawan orang macam tak terlawan je, wai. Tetapi dengan ada ilmu tidak ada sifat tunduk, ilmu tidak ada sifat rendah diri, ilmu tidak ada sifat takabur, maka kekal abadi dalam neraka. Dia ada ilmu tapi dia rasa dia paling tinggi, kemudian berjalan dengan orang jahil, merasakan seolah-olah mendapat perhatian daripada orang jahil. Dia rasa dia paling power. Hal keadaan pakaian ulama, hati adalah hati iblis. Faham bang? Sifat takabur ni buang. Jangan bangga-bangga sangat. Buang. Kau ada kereta kau dekat flat tu ada bintang-bintang, tu cabut. Oi, Datuk. Kereta-kereta kau tu kalau kat flat tu ada nombor-nombor Datuk ni ke Datuk ni ke Datuk ni, cabut. Itu semua penyakit batin. Buang. Tak payah nak bangga-bangga sangat dengan masyarakat. Faham? Itu takabur.
Dia cukup bahaya. Dia merupakan musuh ketat Tuhan, kerana dia merupakan pakaian mutlak Tuhan. Siapa yang mengambil dia walaupun sebesar zarah, kata Allah, maka diharamkan dia daripada bawah syurga, sedangkan syurga itu boleh dihidup 500 tahun perjalanan. Siapa yang ada sebesar biji sawi, hal keadaan sifat takabur ketika melakukan ibadat, maka Allah mengatakan, aku tidak akan tilik hati dia, melainkan lebih najis daripada bangkai babi dan anjing lagi, tuan-tuan. Ibadat tu action. Allah. Ni contoh tau. Kau jangan kecil hati. Aku tahu kau tengah bergaduh. Allahu Akbar. Orang tengok aku. Aku AJK baru. Contoh. Aku dah cakap tadi. Aku AJK baru. Dengan ras bongkak dan tak. Oh, yang ni bahaya. Yang ini cukup bahaya. Sebab tu Syekh Ibn Athaillah dia meletakkan kalam dia tu sebagai satu bahan renungan. Orang yang buat maksiat, tiba-tiba malamnya dia menyesal menitikkan air mata. Dia keluar daripada semak, dia menitikkan air mata, dia menyesal. Orang ini melakukan maksiat, keluar daripada maksiat, dia pergi kepada Allah. Dibandingkan orang yang naik dekat masjid, bila turun masjid, dia rasa bongkak, dia rasa ujub, dia rasa takabur. Orang yang daripada Allah, dia keluar balik daripada Allah Ta'ala. Nak cerita betapa perlunya menjaga hati daripada sifat mazmumah, riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Okey bang, cukup. Apa kita kata kita lajakkan, lepas tu kita tengok apa komen orang. Cuba nak. Okey, kita lajakkan sikit. Lepas tu minggu depan kita tengoklah apa komen orang. Okey. Rupa dia ambil gambar dekat telefon, zoom. Lepas tu esok dia keluar komen. Buat nama aja ulama langgar SOP apa dia. Ulama langgar undang-undang, ulama langgar, ustaz langgar undang-undang. Allahu Akbar. Syad bang. Bangla semayang ni memang diasingkan. Diasingkan. Kan tak boleh masuk. Tu aku tengok dia tu burung belakang tu. Kesian pula Bangla. Bukan orang lain, pak saudara aku pula tu. Bang, kesian bang. Macam mana sebenarnya? Faham orang lah bang. Jadi apa dia? Ambil langkah yang pertama. Langkah yang pertama hal keadaan repair dulu. Yang pertama i'tiqad dulu. Lepas daripada i'tiqad, buang dulu tinggal maksiat zahir. Kemudian hal keadaan kedua, buang maksiat batin. Kemudian lepas itu buat kurang, tinggalkan perkara yang makro-makro. Kemudian lepas itu tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Lonjakkan hati dengan istighfar. Bila hati itu bila dah pecah daripada karat-karat dosa itu tadi, insya-Allah bila dia bercahaya, nescaya dia akan digapai oleh cahaya Allah. Maka dicapai oleh cahaya Allah, maka dia akan dibuat akan hal keadaan Allah yang akan melakukan, Allah yang akan mengajar dia bertaubat, Allah yang akan mengajak dia bertaubat, Allah yang akan membimbing dia bertaubat, Allah yang akan sukakan dia kepada bertaubat. Pasal taubat ni tuan-tuan, dia jalan potong. Apa jalan potong? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala tu yuhib, yakni suka. Kalau orang yang bertaubat dan orang yang bersuci zahir batin ini, dia duduk, kalau tak ada kata ikhlas, dia buat yuhib, maksudnya dia dapat makan mahabbah, cinta daripada Allah. Kan senang nak dapat tu? Bukan senang nak dapat. Allah, dia kalau kata dah sayang, dia dah cinta Allah. Orang sibuk memikirkan dunia, hati kau memikirkan hubungan dengan dia. Allah, kalau dia dah sayang, dia sibuk, engkau sibuk dengan dunia macam mana pun, tiba orang azan, dia akan tarik engkau ke masjid. Allah, kalau dia dah sayang, tuan-tuan, macam mana engkau tidur nyenyak pun malam tadi, ataupun malam tadi giliran bini muda ke, tiba pada waktu malam, dia akan kejutkan kau pada ketika itu, dia ajaknya kau berbisik-bisik, dia ajak engkau bermuamalah, dia ajak engkau mendengar akan munajat engkau. Bila orang yang adanya hati nur, dia di bawah pimpinan Allah. Maka betullah ini kata kalam ulama-ulama ahli hikmah, dia kata, maka sempurnakan bagi hak ubudiyah engkau, yakni menzahirkan kehambaan kau, nescaya engkau akan disarungkan dengan tajalli rububiyah. Apa tajalli rububiyah? Seluruh ibadat kau di bawah hiritan, di bawah tarikan Tuhan. Faham bang? Orang kalau tak dapat macam tu, walaupun peringkat dah tua, dia bangun tahajud seminggu, lepas tu dia tak bangun sebulan. Ada kadang-kadang dia buat sebulan, lepas tu tertinggal 6 bulan. Dia buat 1 hari, dia tinggal 7 hari. Sesiapa yang duduk dalam tajalli bagi hak rububiyah ketuhanan, orang yang terbang tanggal haula dan kuahnya melainkan bersandar kepada Allah, tarbiyah dia ditarik oleh Allah, dia diperibadatkan oleh Allah, dia hal keadaan dijemput oleh Allah, dia ditarbiyah oleh Allah. Saat kau orang lain mengantuk,
duduk, engkau dibangunkan. Saat orang lain berdekor, dia ajak engkau mendengar bisikan kau. Saat orang lain bermimpi, dia ajak engkau pada ketika itu kita rasa bagaimanakah keasyikan dan lazat berhubung dengan Tuhan di tengah-tengah kejernihan waktu malam. Faham? Bukan kita pergi susun ibadat, tetapi mempersiapkan hati itu, dia bersihkan daripada kekotoran dosa dan juga mazmumah supaya layak mendapat pimpinan daripada Allah. Faham? Jangan pergi sendiri tak lama. Pergi sendiri ni tak lama. Rajin lepas itu pergi masjid. Tiba-tiba Allah tembak dia dengan angin ahmar. Bila kena angin ahmar, anak tak ada agama, bini pula nang botinang tui botui, 3 bulan bapak dia masih waras, akal masih ada, hal keadaan 3 bulan ke 6 bulan ke setahun ke bapak dia dalam keadaan waras, tapi kena pada angin ahmar, tak ada anak yang bantu dia sembahyang, bini pun tak bantu dia sembahyang. Saat pada ketika awal hidup dia cantik dalam keadaan ibadat, bila nak mati setahun dia meninggalkan sembahyang tanpa bantuan anak dan isteri, tuan-tuan. Sedih faham? Faham betul-betul. Banyak hikmah dia. Bila kita dah tua besok payah anak sembahyang, bini dia tolong. Dia tolak kita, tolak-tolak dengan tangan tak pakai, tolak dengan lutut. Lutut pun tak pakai, tampak payah berbenau untuk dia dah tua, dia nak tolong kita sembahyang, payah. Sebab tu hikmah syarak suruh kahwin 2, cari yang muda seorang. Kuang-kuang yang muda boleh tolong kita. Minggu depan tak datang tu. Minggu depan tak datang. Tak datang. Kan ada hikmah dia. Bini kita dah tua, jalan dia rokok je. Bungkus sabut dah, rokok je. Kalau sembahyang orang kita belum rokok, dia dah rokok. Lepas ini, agak-agak kita sakit, dia boleh papa kita. Tak boleh. Maka itulah hikmahnya poligami. Kahwin, cari bini yang muda. Kalau boleh yang tegap, nak angkat air sembahyang, dia pun ambil pikul je kita, terus bawa pergi gedegak-gedeguk masuk bilik air. Abang nak saya mandikan ke ataupun nak masuk dalam kolam? Abang nak yang mana satu? Ini cerita bergurau kak, bukan serius. Allahu Akbar. Asal kahwin 2 je kau tarik muka. Faham tak? Yang muda-muda ni memang cakap terang-terang daripada dulu sampai kini dan mungkin selamanya. Orang perempuan memang tak suka lelaki kahwin 2. Cuba mungkin kahwin 3 di situ. Pasal dia kata dia tak suka bang kahwin 2. Maknanya dia minta kahwin 3. Respon lah sikit. Minggu depan tinggal seorang. Itu pun AJK masjid. Selagi kau datang, aku tuba telinga kau buat sama. Selagi kau datang, kalau kau tak boleh terima kritikan nafsu ni, penat kau datang. Bukan kisah kahwin tah laki kahwin dah ke tidak, belum tentu lagi. Cuma cerita je bab hukum itu. Itu pun nafsu kau dah melenting nak keluarkan masjid. Orangnya lembut, hati ya Allah macam batu peti pada degil melantun pada hukum Tuhan. Sebab tu Isra Mi'raj semua cerita. Aku lihat seorang wanita, aku lihat golongan wanita, aku lihat golongan wanita. Paling banyak cerita. Nampak macam mana? Bang ya, sayangkan bini bang, buat jaga baik-baik bang. Kejut dengan dia bangun tahajud. Mak kau, jom bangun tahajud. Okey? Abang kejutkan tu, abang dapat pahala. Abang tahajud dapat pahala. Pahala dia pun sama abang dapat sekali ganda lagi. Dengan syarat abang buat. Jangan abang tak buat, mak kau bangun tahajud, lepas tu abang tidur, bini buat. Aku kejutkan dia, pahala sama-sama dah dapat. Kau jangan berlakon watak ni apa dia. Syarat dia mesti kau buat. Hangat. Orang perempuan buat macam mana? Usik aja sikit dia bercakap. Abang tak faham perasaan saya bang. Dah 60 tahun perasaan bapak kau lagi ke? Dan 60 tahun apa perasaan lagi? Perasaan tu milik Tuhan, kau faham? Kasih tu milik Allah, sayang tu milik Allah, cinta tu untuk milik Allah. Dia ada sekali saja dalam hidup. Kalau seandainya kau telah berikan kepada manusia, maka kau akan jadi abdi kepada manusia.
Kalau takdir kata kau sayang bini, silap tak? Silap. Kerana sayang bukan kerana Allah. Kau kasihkan bini sebab bukan kasih kerana Allah. Kau cintakan bini bukan daripada kerana Allah. Maka kata ulama, sampai mati kau akan jadi abdi kepada siapa yang kau sayang dan siapa yang kau cinta. Okey, mula hari ni, malam ni tarik sayang bini kerana Allah. Kalau bini lambat sembahyang teruk, kau kan dah tua. Apa yang kau main dengar sembahyang? Kau takut mati ke? Faham? Ini bini kau dah 6.45 tak sembahyang asar lagi. Sayang menda lagi bang. Bini melewat-lewatkan ibadat. Bini ku hal keadaan biadab dengan hukum Tuhan. Tegas dalam berhukum. Orang lelaki itu tuan-tuan, orang lelaki itu hal keadaan kekuatan orang lelaki itu dengan ilmu dan ketegasan. Kalau dia ada ilmu, tak ada dikatakan lelaki yang di antara lelaki yang kuat. Lelaki yang kuat, dia ada ilmu dan ditegas dalam bab hukum. Tak kisahlah bila dia kata hukum, dia tetap hukum. Siapa pun makhluk yang terbesar di atas dunia, kalau dia kata haram, dia tetap haram. Walaupun siapa yang memegang kerajaan, walaupun siapa yang memerintah langit dan bumi. Manusia lah. Kalau dia kata dia pegang langit, hukum ni kena berubah. Tak boleh. Kena tegas dalam buat hukum. Disiplinkan anak sembahyang. Jadi malam ni apa dia? Istighfar 70. Buat istighfar 70. Minggu depan, besok pagi dia jumpa aku. Saya semalam nak istighfar Ustaz. So Ustaz suruh buat 70. Cari tasbih tak jumpa lah Ustaz. Tak boleh. Tasbih tak mana-mana dia tahu. Dah tangguhkan taubat. Tak ada tasbih taubat. Tak payah pakai tasbih, cari kerusi macam aku ni, macam masjid ni. Tapi kau jangan rimbat masjid punya. Duduk. Allah, ya Allah, Allah. Aku semakin lama semakin tua. Allah, tapi makin lama makin malas beribadat. Allah, aku semakin tua semakin hampir pada kubur. Allah, tapi tak menimbulkan ketakutan aku kepada Engkau. Allah, aku semakin di penghujung dunia, ya Allah. Allah, tapi aku tidak takut dengan pertemuan dengan Engkau. Allah, aku semakin tua, ya Allah, di penghujung pada dunia, ya Allah. Hal keadaan tak lama lagi Engkau akan panggil aku, ya Allah. Tapi hati aku masih menoleh pada anak, masih menoleh pada isteri, masih menoleh pada harta, masih menoleh pada pangkat. Ya Allah, hati aku telah dibalakan, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku. Macam tu cara. Berdiri lepas subuh tu, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, sebelum kau tutup mata aku. Ya Allah, jangan kau masukkan aku dalam lihat meliang lahat, melainkan kau ampunkan dosa aku. Ya Allah, ya Tuhan. Itu baru diri sendiri, belum anak dengan bini. Sedap ke dia duduk dalam syurga kalau bini berenang dalam neraka? Sedap ke laki bini masuk dalam syurga kalau anak berenang dalam neraka? Semua nak kena tarik. Sial. Macam bab yang semalam saya baca. Bila dia tiba duduk dalam syurga, Allah bukakan tebing Araf, dia tengok anak dia kena seksa dalam neraka. Bila dia tengok bapak dia pun rapat-rapat dekat tebing. Rapat. Bapak dia pun bertanya, "Hei anakku, apakah yang membuatkan kau," ni dialog di dalam Quran, "apakah yang membuatkan kau dihumbankan dalam azab neraka Saqar?" Lalu jawab anaknya, "Hei ayahku, sesungguhnya selepas daripada kematian ayahnya, anak dia banyak meninggalkan sembahyang." Satu. Yang kedua, hal keadaan anak dia tidak pernah beri makan kepada fakir miskin adalah dua hujah yang paling kuat manusia yang tersungkur dalam neraka Saqar. Faham haji bakhil? Dapat duit kena hantar pakai miskin, hantar pada orang yang banyak anak, hantar pada ibu tunggal, hantar pada orang tua-tua yang duduk seorang-seorang, hantar kepada orang yang susah. Sekadar kau semayang tapi tak bagi makan orang pakai miskin, ada tempat di dalam neraka Saqar. Bukan derma, bukan masjid. Ni aku cerita orang miskin. Pagi Jumaat beli nasi lemak lebih, hantarkan rumah ibu tunggal yang ada 5 anak tu. Orang tu kerja buruh, kerja kasar, pendapatan 1,000 lebih, anak 5 orang, 6 orang. Apa salah tiap-tiap pagi Jumaat hantarkan nasi lemak 5 bungkus untuk anak-anak dia. Ataupun ada duit, hantarkan sarapan pagi biar mudah mak anak-anak dia pergi ke solat atau sebagainya. Kau ada duit, kau beli kereta besar-besar, kau jeling ibu tunggal, kau beli kereta besar-besar, kau belagak dalam kampung, kau beli kereta besar-besar, kau tinggikan rumah kau tak apikkan ada anak yatim dalam kampung, kau tak apikkan ada ibu tunggal yang tua dan muda dalam kampung, kau tak apikkan orang susah dalam kampung. Jawab, ada satu tempat dalam neraka Saqar. Bunyi semangat dekat balik masjid, terus pergi cari ibu tunggal. Semangat betul.
Lepas tengok kuliah, balik ni kan terus singgah ibu tunggal, rumah ibu tunggal. Dah tu pula dia tak singgah yang tua, yang muda. Dia umur dah 70 tahun, hantarkan duit rumah ibu tunggal. Ni duit yang sikit untuk kau belanja. Ni rezeki yang ada pada abang. Abang. Orang tua gatal lebih. Cakaplah ni rezeki pakcik adalah pakcik kasih untuk anak-anak engkau. Engkau 70, ibu tunggal tu baru 30. Abang apa benda kau? Dalam nak buat kebajikan pun kau menggatal lagi nafsu kau. Faham? Buat macam yang kau buat kenuri ini dia tak pakai. Yang datang kereta belengkau, mesri mata belalang, mesri mata kacang, mesri mata hinzir, macam-macam mesri yang datang ke kau. Yang itu tak pakai. Yang dikendaki fakir miskin yang nak kena bagi makan ni. Oi. Ada duit, belikan beras ibu tunggal. Tengok muda, belikan basmati. Basmati, Mongol. Lepas tu beli pula untuk ibu tunggal yang dah tua, belikan beras hancur. Beras apa? Beras hancur dia bagi. Orang pun tegur dia, kau ni tak sono, orang tua-tua kau kasih beras hancur. Betul lah ustaz, dia dah tak digigi. Beras hancur kan tak payah kuyah. Alah, betul. Yang melintas dalam hati kau Tuhan maklum. Okey bang, jangan kedekut-kedekutkan duit tu. Jangan kata nak bagi-bagi makan pun tak cukup. Ada kalanya bagi cash. Ada kalanya bagi cash terus pada ketika itu. Faham? Kalau tak ada kata gaji, bencen ada lebih 300-400. Simpan apa benda ke lagi bang? Laburkanlah pada saham akhirat bang. Transfer je lah ke akaun akhirat bang. Pencen hari ni pencen keluar 25 bulan. Tengok pencen lepas ada 300-400. Jangan simpan bang. Infakkan, transfer kepada akaun akhirat bang. Transfer pada akaun akhirat bang. Ya. Faham? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bini dia berkenan nak beli satu barang. Bila nak berkenan nak beli satu barang, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, payah tak nak berhutang dengan Baitul Mal. Ini contohlah, kalau gaji Sayyidina Abu Bakar tu 300, katakanlah 300. Sayyidina Abu Bakar kata aku tak boleh beli dalam keadaan berhutang, tapi aku kasih kau duit. Kau kumpul duit ni, tiba-tiba cukup besok kau beli. Jadi Sayyidina Abu Bakar belanja 200, 100 dia kasih bini dia untuk simpan beli barang yang dikendaki. Cukup pada 6 bulan, maka cukuplah duit tu, bini dia pun beli barang. Bila bulan yang seterusnya orang nak bayar Baitul Mal, nak bayar gaji kepada Sayyidina Abu Bakar, nak kasih dia 300, jangan 300. Selama ini dalam 6 bulan dia aku kumpul duit semua 200 saja aku belanja. Bagi aku gaji 200 saja cukup pada aku. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada belen bagi kau. Dia rasa kadang pasal selama ni dia kumpul berapa bulan bini dia nak beli barang, sekadar belanja 200 tu dah cukup. Maka bila gaji yang lepas daripada tu dibayar oleh Baitul Mal, hal kadang Sayyidina Abu Bakar cuma ambil 200 saja. Faham bang? Faham yang tua-tua ni? Dia penyakit biasa je, kencing manis, darah tinggi. Tapi bila minta derma timbul satu penyakit pula, Parkinson, dia gigit. Sampai tengok duit tu setanjak gabendor jatuh di dalam. Faham tak? Itu jalan yang kedua. Paling cepat minta tolong dengan Tuhan. Masuk duit dalam tabung masjid, ya Allah bantulah aku ke arah bertaubat. Zoom, lepas. Tolonglah, minta tolong dengan Tuhan. Bila nampak anak yatim, ya Allah ya Tuhanku bantulah aku, ya Allah bimbinglah aku dalam berjalan kepada Engkau ya Allah. Begitu niat dia. Ni pergi kat sedekah masuk je. Niatlah niat. Ya Allah ya Tuhanku aku bagikan duit ni Allah sarapan pagi untuk anak yatim. Ya Allah Engkau permudahkanlah urusan ibadat aku kepada Engkau ya Allah. Faham? Boleh tak? Ambil pelepah kelapa ada tengah-tengah jalan tu ketepikan. Ya Allah aku buangkan halangan ini, ya Allah Kau pilih aku buangkan halangan jalan raya ini ya Allah. Begitulah juga ya Allah Kau buanglah halangan-halangan hati aku daripada berhadap kepada Engkau ya Allah. Faham? Kena tumpulah, fokus dulu ke Tuhan. Nampak ibu tunggal bawa anak-anak dia makan, bayarkan.
Lepas tu doa, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana aku permudahkan rezeki, kau pilih aku permudahkan rezeki, kau permudahkanlah aku untuk mendapat mak dia ya Allah. Kau amin ke lah? Itu dah bercakap, tak ada aku datang lagi dah. Tak ada aku datang lagi dah kuliah. Orang perempuan hati dia, saya dengar dia cakap tu. Tak ada aku datang kuliah. Tak ada aku datang dia. Tadi cakap semangat-semangat, penyudah kahwin 2 sudah habis. Pelan-pelan makcik, pelan-pelan. Syukurlah makcik dapat laki macam tu semayang. Syukur makcik. Ada lagi orang bayi-bayi makcik, laki dah tua tak semayang. Syukur makcik dapat pakcik walaupun semayang Zuhur tu lepak-lepuk. Tunduk tegak terus sujud lepak tu kalau Assalamualaikum, lepas tu dia jawab pula Waalaikumsalam. Lepas tu syukurlah jangan jadi semayang dulu. Dia dapat laki yang tak semayang, Kalau yang sampai berlaku dalam masyarakat saya, bila tak ada kata isteri dia tengah semayang, dia balik kerja penat-penat ni tuan-tuan, lauk tak masak lagi. Pernah terjadi hal keadaan dalam masyarakat saya, nasi panas di terlingkup atau telekung bini. Pernah jadi depan mata saya, bila bini dia lepas semayang berdoa, lalu dia gentap di sejadah, kau berdoa, kau semayang, apa yang kau dapat, aku buat kerja, dia juga dapat duit. Untung dapat laki macam tu. Syukur makcik, syukur pakcik pun syukur dapat bini macam tu. Syukur baju semayang pakcik berapa lama disiapkan, sampai seluar tazan tu pun dia basuh. Seluar tazan tu siap iron lagi, siap ada side kami tajam lagi. Faham? Dapat bini, kata dapat bini, syukur pada Allah. Bila kita gajian syukur, baru Allah tambah bini. Faham? Seandainya kamu bersyukur, aku tambah. Kenapa Ustaz saya payah nak kahwin 2? Pasal bini pertama kau tak bersyukur. Kalau kau bersyukur, Allah tambah dulu. Faham eh? Jadi sekarang balik-balik tengok bini datang, syukur ya Allah kau hantar bini. Dah lah bang, tak payah nak berlakon-lakon. Saya dah tahu tadi bang. Apa Ustaz Asmalah cakap? Abang bersyukur bukan syukur betul-betul. Abang minta Tuhan tambah. Okey tuan-tuan, insya-Allah niat azam dulu, kuatkan tekad dulu. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta jauhkan diri daripada perkara yang membatalkan antara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau rasa-rasa tempat tu tak mustahak, buang masa, jangan pergi. Kalau rasa-rasa tempat tu ada maksiat membuatkan kita lalai daripada Allah, jangan pergi. Walaupun kita tak dapat nak melakukan amal yang banyak, tetapi kita kawal diri kita jangan terjebak pada tempat-tempat yang boleh membatalkan amal kita. Perlahan-lahan tuan-tuan istighfar jangan tinggal. Buatlah kalau nak buat yang baik ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syarat dia tadabbur. Tadabbur datangkan makna. Bila datangkan akan makna, otak dia akan kembang, diterkenankan akan dosa. Kemudian hati dia memikirkan tentang kesan daripada dosa, membuatkan jadi dalam keadaan lalai kepada Allah, maka dititiskan air mata. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, allazi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan Dia, al-hayyul qayyum, yang Maha hidup lagi Maha berdiri, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Makcik-makcik takkan dapat kalau tak ngaji bahasa Arab, tak cakap bahasa Arab, tak dapat. Ambil yang pendek-pendek. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Macam tadi. Panjang, ambil yang pendek lagi. Astagfirullah, aku minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Begitu dia. Cantik dia lagi macam mana? Allah, kau curahkan aku nikmat sepanjang hidup aku, tapi dengan nikmat tu aku lalai pada kau ya Allah. Astagfirullahalazim, ampunkan aku ya Allah. Ya Allah, kau kasih aku nikmat ya Allah sepanjang hidup aku ya Allah, tapi aku ambil nikmat itu, aku maksiat pada kau ya Allah, aku malu, ampunkan aku. Astagfirullahalazim. Kalau buat cara macam ini lagi senang pecah karang tuan-tuan. Ni malam kan dia duduk tenang, dikenangkan dosa, dia teringat dia joget lambak dulu naik motor Vespa. Astagfirullahalazim, betul dia ketawa dikit-dikit. Kau jangan main-main dengan kau buat maksiat, kau ingat kenangan manis ke? Jangan. Faham? Buat macam saya suruh buat ni. Astagfirullahalazim. Kenangkan lagi. Ya Allah ya Tuhanku, ketika aku mula kahwin, aku mula bertunang, aku dah bermaksiat dengan tunang aku ya Allah. Aku tahu Engkau sentiasa mengasihi ya Allah. Aku tahu itu dosa ya Allah. Dengan Engkau bila aku tahu itu dosa, sengaja aku buat ya Allah. Astagfirullahalazim, ampunkan aku ya Allah. Cakap Melayu je lah bang, senang. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan.
macam tu. Menangis tak boleh ya Rasulullah. Buat nangis tak boleh ya Rasulullah. Menangis tak boleh ya Rasulullah. Menangis buatlah suara rayuan dan suara orang menangis, kata Rasulullah. Ya Allah, kau kasih aku bini, aku tak pernah kasih dia agama. Kau kasih aku bini, aku redha dia dengan maksiat dia, ya Allah. Kau kasih aku bini, aku leka dalam mentaati perintah kau. Ya Allah, aku khianat dengan amanah. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku Allah. Begitu dia. Faham? Jangan pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan aku jumpa aku siap dengan tasbih. Kena ada istighfar berserta dengan hati-hati, kenangkan dosa, dan kesan daripada dosa kita terhijab daripada Allah, kesan daripada dosa manusia terhumban daripada neraka. Bila takutkan kepada neraka, paut dah minta dengan Tuhan keampunan daripada Allah. Istighfarnya ajak. Saya tak suruh duduk atas jadah, saya tak suruh ketika lepas bayang, saya tak suruh. Saya suruh dalam setiap detik dan ketika. Duduk seorang-seorang terkenang, ya Allah, aku dah tua, ya Allah. Aku tak yakin lagi amal aku. Astaghfirullahalazim, ampunkan aku ya Allah. Macam tu ni. Duduk kedai kopi tu, ya Allah, ya Tuhanku. Aku dulu ya Allah, aku lebih seronok duduk kedai kopi daripada dalam masjid, ya Allah. Aku lebih seronok dengan manusia daripada dengan kau, ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Dah menangis kedai kopi. Baik, apa pasal? Apa pasal? Menangis kedai kopi. Yang muda-muda ni payah sikit. Yang muda-muda kan duduk terkenang-terkenang, ya Allah. Dengar kuliah tadi aku takut, ya Allah. Risau aku. Keluar rokok John sebatang. Risau aku lah. Umur dah tua, masjid pun tak pergi. Siap buat bulat nanti, hara ke langit. Faham yang tua-tua ni? Sekali-sekali berdiri betul, berdiri lepas subuh tu, ya Allah, qasad seolah-olah dekat yang padang masyar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku takut ya Allah, aku takut ya Allah, aku telah diperdaya dengan nikmat, aku diperdaya dengan nafsu, aku diperdaya dengan makhluk, aku diperdaya dengan dunia, aku telah terperdaya dengan pangkat dan darjat hingga aku lalai tugas sekuat dunia, ya Allah. Tak lama lagi aku nak kembali kepada kau, ya Allah. Ampunkan dosaku sebelum kau tutup mataku, ya Allah. Okey bang, boleh? Senang itu bah. Senang. Cakap tu senang. Nak minta supaya keinginan bertaubat itu pun lama kali. Ya Allah, jadikan aku pada orang yang gemar bertaubat dan minat bertaubat. Pasal orang gajian istighfar tapi belum minat lagi bertaubat kepada Allah. Ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, wa alaika ya Habib, salam. صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاكتفت بنور مثل حسنك ما رأينا فاضوا يا وجه السرور أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت عكسي روى أنت من